Okay. Semua okey kan ya? Boleh ready ya? Kita belajar sekejap. Boleh, boleh. Boleh. Okay. Okay. Kalau kamu ingat, kamu telah belajar bab 1, metallurgy. Okay, metallurgy ni bahasa Melayu dia adalah kaji logam. Kan? Jadi kalau kita tanya, apa ni metallurgy ya? Metallurgy adalah kaji logam. Dia adalah kesinambungan daripada sains bahan. Kan? Macam mana logam tu terbentuk. Macam mana logam tu terbentuk, terhasil. Kan? Jadi proses dia adalah kamu belajar dalam bab 1. Cikgu yakin, cikgu surat ini telah ajar kamu tentang steel making process, iaitu proses pembuatan keluli. Kan nanti kamu boleh baca lah, kan? Kamu kaji macam mana tentang arang batu, kan? Macam mana dia dibakar dengan karbon. Selepas tu terhasillah keluli besi daripada iron. Dia hasilkan besi. Okay? Besi sama keluli berbeza. Daripada besi tu macam mana dia hasilkan keluli. Dicampurkan dengan bahan-bahan lain lagi, karbon ke apakah, jadilah keluli. Kan daripada proses besi tu, keluli, dia besar. Macam mana sampai sama kita, kan? Plate 9 mm, 5 mm, macam mana sampai? Dia akan melalui proses pemotongan lah. Pemotongan. Antaranya, dia akan potong pergi ingots ataupun rolling mill. Ini adalah dipanggil ingots lah. Kan ada beberapa ciri. Slab, blooms, billet. Okey, ini kamu kena pastikan. Kena tahu apa bezanya slab, bloom, billet. Ini memang selalu keluar exam. Kan? Rolling mill macam mana bentuknya? Slab 4 segi itu, bloom 4 segi tepat, billet macam mana? Ini kamu kena pasti dan tahu macam mana lukis. Ini soalan exam. Tahu macam mana lukis. Dia akan tanya, lukiskan slab, lukiskan bloom, lukiskan billet. Kamu kena lukislah. Kan? Kamu sudah quiz kah untuk ini, metallurgy? Sudah kan? Quiz? Belum. Sudah. Sudah ke? Yang hari itu dia kasih. Sudah kah? Sudah, Pak, sorry. Macam Sudah, sudah kan? Di mana? Di mana? Di classroom. Ya. Di classroom. Mm-mm. Sudah kan, Erika? Sudah. Macam tak silap lah sudah kuis dia bagi. Nanti cikgu tanya cikgu Sartini lah kamu kalau sudah. Sebab sekarang minggu ke-8 sudah ni. Sebenarnya mesti sudah lah. Kan? Jadi cikgu pun nak tahu macam mana amal ini. Nanti cikgu, besok kami ada meeting sama pengarah. Cikgu minta pengecualian lah kalau jadi ya. Kita minta dua orang pergi KB untuk buat amali. Kan? Nanti takut sampai minggu ke-14 kita akan huru-hara nanti ya. Selagi amali tidak siap. Okey, lepas tu kamu ada belajar juga tentang cast iron. Cast iron kan ada dua jenis. Polar furnace dan electric induction. Kan? Macam dia punya proses lah, proses pembuatan. Okey, kamu ada belajar juga iron carbon diagram. Okey, ini adalah raja fasa besi lah, fasa besi karbon besi. Kan? Ferrite ni apa, cementite apa. Tahu macam mana dia punya lukisan. Kan? Austenite ni apa. Dia dua. Satu lukisan, satu dia punya suhu bilah. Suhu bilah dia berubah jadi ferrite. Dia ni semua adalah benda yang sama. Ferrite, cementite, dia adalah benda yang sama. Tetapi dia berbeza apabila berada di suhu yang berbeza. Kan? Ini adalah karbon dan besi. Tapi berada di suhu, contohlah 200 Celsius dia ferrite. Naik lagi pergi 400 Celsius jadi cementite. Dia begitulah, kan? Dia berubah mengikut suhu. Okey. Dan yang paling kuat adalah martensite. Ini adalah material yang paling kuat lah. Okey. Dan ini pun soalan final exam. Effect of carbon content. Kesan daripada kandungan karbon. Okey. Semakin tinggi kandungan karbon, apa yang berlaku kepada material? Kan? Makin tinggi kandungan karbon, material tu akan apa? Makin kuat lah. Kan? Dan contohnya macam mild steel, carbon steel, ada beza dia punya karbon. Stainless steel, beza karbon dia. Stainless steel lagi tinggi lah nilai karbon dia. Semakin tinggi nilai karbon, semakin tinggi lah quality steel tersebut. Ingatlah, steel ni adalah besi yang telah digabungkan dengan karbon. Kan? Jadi besi sama keluli beza. Keluli adalah besi yang campurkan dengan karbon. Okey.
Itu bab 1. Cikgu rasa cikgu sudah seperti ini telah ajar kamu. Ini cikgu yakin lah. Kan? Sekarang kita masuk bab 2 yang lebih kritikal sedikit. Kan? Cikgu ini telah ajar kamu properties of well. Dia bilang lah. Cikgu harap dia sudah ajar lah. Kan? Ciri-ciri logam. Dan hari ini, minggu ini sebenarnya kita belajar ciri-ciri tentang has. Head affected zone. Dan cikgu akan ajar juga ini ciri-ciri mechanical testing. Tensile test, bend test, hardness test, impact and toughness test, and fatigue test. Jadi malam ni kita habiskan 2 ni siap. Yang lain ni kita akan belajar minggu depan lah. Kan? Boleh ya? HAZ sama mechanical testing. Boleh? Boleh. Boleh. Cikgu yakin sebelum jam 9 kita akan tamat lah. Tak lama ni. Okey. Kita buka sekejap slide ni. Coba. Zone. Sekejap. Mana tu ya? Boleh nampak kah? Cikgu punya Belum. Belum cikgu. okey, boleh. Cikgu punya screen sendiri. Boleh? Belum cikgu. Belum. Ada sudah. Okey, Belum, sudah. Ada. Sudah? Ada. Okey, sekejap ah. Boleh nampak ni? Boleh. Ah, Head affected zone. Okey. Thank you. Okey. Head affected zone ataupun bahasa Melayu dia apa? Kawasan Kawasan Ataupun- itu. Apa ni Zul? zon terkesan haba. Jalan haba. Ya, Okey. betul. Oh, yang Betul, macam HAZ ni kan yang begitu-gitu kan? Betul. Lihat ini. Okey. Yang Di mana Astaga. HAZ di mana HAZ? Yang dekat itu, dekat Tepi bekas Zon kita Kimpal. Kawasan Kumai. Kimpal. Okey. Berapa kawasan kita panggil HAZ? Berapa mm? Daripada kawasan Betul. Kimpal. Dah tahu pula kalau MM-nya cikgu. Okey. Ya, dah pas 7 mm nya. Okey. HAZ ni kita panggil welding tu dia punya hujung tu kita panggil toe. TOE. Okey, toe. Ya, akar. Ya kah? Macam kita panggil kaki lah kan, kakinya. Tumit. Tumit. Jadi dia akan 15 mm daripada daripada tepi tu. 1.5 lah daripada tepi-tepi tu. Jadi dua-dua kiri dan kanan itu kita anggap HAZ. Jadi hari ini kita cuba saya baca selalu. Cikgu yakin kamu sudah tahu HAZ di mana. Ya, pernah belajar bini cikgu. Kami pernah belajar kan. Cuma ini sekadar kita punya refreshment lah. Ya, boleh. Okay, HAZ adalah well interface. No, bahasa Inggeris dari bahasa Melayu cikgu. Tu, cikgu cuba cari notanya masalah tapi macam Indon. Jadi tak apalah. Cikgu baca. Cikgu akan terangkan balik sama kamu kepada bahasa Melayu, okey? Dia adalah kawasan yang Massey zone is a narrow zone consisting of partial base material which has not got an opportunity for mixing. These zones spread the fusion zone and the head affected zone. Okey. Ini adalah kawasan terkesan haba ni dia di antara kawasan yang fusion zone. Fusion zone ni kawasan yang di welding lah, kawasan di welding
dan juga parent metal. Parent metal ini kawasan yang keseluruhan, kan? Dia di antara. Jadi dia adalah sebab panas kan, pas panas. Jadi dia terkesan. Itulah dipanggil kawasan terkesan haba. Tapi di antaranya juga ada kawasan yang tidak terkesan. Di tepi-tepi itu yang jauh tuh dia tidak terkesan. Jadi dia dipanggil di tengah-tengah. Di antara kawasan yang di welding dan kawasan yang tidak lah. Kan? Itu yang penting lah. Yang lain nih cuma refer to a non-melt area ataupun dia digelar juga sebagai kawasan yang tidak lebur. Kan tidak lebur. Kita leburkan kawasan tengah tuh welding. Jadi yang 15 mm tuh di tip kiri kanan tuh kawasan yang tidak lebur. Walaupun dia tidak lebur, dia telah mengalami mengalami perubahan struktur sebabkan menyebabkan suhu yang tinggi telah menyebabkan dia telah berubah struktur. Okay? Nanti kamu akan belajar dalam rawatan haba. Dalam rawatan haba kita belajarlah kenapa dia boleh berubah. Sebab suhu tuh bila dia panas, dia akan menyebabkan gegaran lah, vibration kepada zarah-zarah. Ya, bila dia sudah panas kan, dia punya susunan itu tidak seimbang sudah. Kan tidak seimbang. Mula-mula mungkin rapat. Bila panas, dia akan berubah bentuk jadi lain. Tapi secara fisikal masih sama. Tapi dalamannya sudah berubah. Macam mana perubahan tu? Contohnya dulu dia kuat. Sekarang tidak kuat sudah. Kan? Dulu dia keras, sekarang tidak keras sudah lah. Kan? Macam kamu juga kan. Mungkin si Mas Riaman sama si Adam kawan karib kan, tapi ada mungkin pernah bergaduh, pas itu kawan juga, tapi mungkin lain sudah kali perasaan kan, Renggang. kan, mungkin di luar kawan, tapi dalam hati mungkin Musuh. sudah panas kan, macam lain-lain sudah, kan, begitulah lebih kurang proses dalam HAZ nih, kan, dia nampak oke, tapi sebenarnya tidak oke. Dia sudah berubah dari segi dia punya kandungan, kekuatannya sudah berubah. Enggak macam dulu sudah. Oke, inilah lebih kurang. Tuh, kamu tengok kalau boleh nampak kan? Boleh Screen ni. nampak. Oke, tengok. Kawasan welding tuh kawasan welding biru ni adalah kawasan maximum temperature. Di sinilah kamu leburkan. Kan? Macam kamu kena tanya lah, apakah definisi welding? Apa definisi kimpalan? Ada boleh respon? Definisi kimpalan. Proses apa? Proses penyambungan antara dua jenis bahan, dua besi. Betul. Proses pencantuman. Mantapnya lah si Rika. Oke, dia kalau secara full dia proses pencantuman dua bahan melalui peleburan kan. Kita leburkan. Kan kita leburkan, kita panaskan. Bila dia lebur, dia bergabung lah. Dalam beku semula. Betul. Dia kalau bahasa Inggris solidify lah kan, membeku. Jadi kawasan fusion zone ni adalah kawasan lebur. Tapi kawasan yang tidak lebur kita panggil HAZ. Itulah non-melt. Kan non-melt maksudnya kawasan yang tidak lebur. Jadi semakin hampir sama kawasan lebur, semakin dia ada terkesan. Makin dia jauh, dia kawasan yang kurang terkesan lah. Sehinggalah paling hujung unaffected base material ataupun unaffected zone lah, kawasan yang tidak cuba nampak macam ada masuk. Tidak. Okay. Kawasan yang kawasan yang kurang terkesan lah, tidak terkesan. Okay. Jadi semakin hampir sini solid liquid boundary, drain growth zone, Kenapa macam lainnya cikgu namanya? Ini terlampau detail ni. Kamu sebenarnya tidak perlu tahu kami benar. dulu ada belajar berapa sih itu? 3, 4 kah? Ini kawasan zon-zon begini nih. ini terlampau detail sudah. Sebenarnya Itu macam lain-lain sih. kamu sekurang-kurangnya kamu tahu sudah kan? Ada solid liquid boundary. Maksud solid liquid boundary ni di sini dia ada Dia ada dua fasa berbeza sudah. Solid dan liquid. Dia sebab di situ dia ada lebur, ada enggak. Kan? Dia ada lebur dan ada yang enggak. Jadi dia dua fasa. Kan? Grain growth zone, okay? Recrystallized zone, okay. 3 kawasan ni adalah kawasan yang kritikal, yang telah terkesan. Yang 2 ni kurang kritikal lah, partially transform zone, dan last kali tempered zone, kawasan yang mungkin panas dia kan, panas sedikit, lepas tu dia okey sudah. Inilah
5 kawasan ini adalah kawasan terkesan haba. Tapi walaupun nampak di luar okey, tapi dalamnya memang sudah kurang lah, kan? Sudah kurang kekuatan. Okey, kita tengok. Okey, dia ada warna-warna, warna di dibuat kriteria secara warna lah. Kalau light yellow, berapa temperature dia, kan, yang telah dikenakan. Okey. Dark blue adalah degree yang paling kuat lah, kan. Paling kurang, paling tinggi adalah light yellow. Okey, kita lajukan sedikit. Okey. Apakah kesan dia, kan? Head affected zone can be varying size and strength. Okey, dia ada boleh berbeza daripada segi size dan strength lah, kan? Dia punya kesan lah, kan? Where thermal diffusivity is high, the material cooling rate is high, and the HZ is small. Okay, maksudnya kalau kita punya thermal tu tinggi, material cooling kita tinggi, HZ ni akan kurang lah, kan? Kawasan terkesan haba akan kurang. Okay, jadi itulah kenapa penting juga kita buat rawatan haba, kan? Selepas kita welding, maksudnya kita akan buat rawatan haba lah untuk kita kurangkan HZ ni. Okay, inilah. Ini FZ ni adalah fusion zone, kawasan yang di welding. Okay. HZ kawasan yang terkesan haba. BM base material, kawasan yang tidak terkesan. Okay. Ini kira kamu punya plate lah, kira plate kamu. Tengah-tengah fusion zone, kawasan di welding, HZ dan base material. Okay. Dia ada 3 lah, ya. Base material, weld filament metal, amount of concentration. Ada lagi kah? Ada kesan ke sini ya? Ini kesan dia. Disebabkan HZ ni, dia telah dia telah terkena haba dengan jangka masa panjang, kan? Microstructure telah berubah, kan? Telah berubah berbanding dengan base metal atau parent metal yang tidak terkesan. Jadi kalau kita cakap kekuatan memang bezalah, kan? Base metal adalah lebih kuat berbanding dengan HZ. Kan? Selain itu juga dia ada timbul weakest part, kelemahan-kelemahan telah timbul dalam HZ, kan? Dan selain itu juga dia akan mengundang kepada residual stress. Okay? Residual stress ni stress yang disebabkan oleh HZ lah, kan? Stress yang lama, kan? Tekanan-tekanan, reduce material strength, okay? Kekuatan akan kurang, increase brittle, senang retak, decrease resistance to corrosion, senang berkarat dan senang untuk patah, crack. As a result, many failure occur in the HZ. Okay, walaupun welding kamu kuat, kan? Welding kamu kuat, bila HZ kamu tidak jaga, dia boleh dia boleh menyebabkan patah ataupun gagal pada bahan tersebut. Okey, yang lain-lain ni. Okay. Kesimpulannya adalah HZ tidak boleh dibuang daripada proses welding. Dia memang akan ada. Okay? Dia memang akan ada. Dan tidak boleh saya tidak mau HZ, saya mau welding saja. Tidak boleh ya. Sebab kita melibatkan haba. Kan? The residual stress is formed in the weld metal. Okay? Akan ada timbul residual stress dan dia akan bagi kesan kepada mechanical property. Akan menimbulkan pengeratan macam cikgu cerita tadi lah. Jadi kalau kau tanya kan, apakah kesan-kesan HZ, inilah jawapan kamu, kan? Menyebabkan residual stress, menyebabkan kekurangan kekuatan, kan? Menyebabkan mudah untuk patah, retak, berkarat. Itu semua jawapan yang betul. Okey, selesai. Okey, ada soalan tentang HZ? Tiada. Tiada cikgu. Tiada cikgu. Okay, itulah kalau kamu perasan, kan? Bila kita buat buat inspection kita buat die pen, kita buat apa? Magnetic, kan? Semua jenis inspection. Kita akan test bukan setakat welding saja. Perasan enggak? Ya. Bosan. Kita akan cek termasuklah HZ, kan? Supaya supaya HZ itu kita dapat kesan.
Oke, HCZ itu kita dapat kesan dia punya kerusakan ataupun kecacatan, kan? Macam cikgu kongsi lah, cikgu di Labuan hari itu, cikgu ada periksa kren, oke? Memang wujud crack wujud bukan di kawasan welding, kawasan SZ. Jadi kita bagi tahu welder, tolong buang balik, kan? Welding balik, cek balik baru hilang HZ, barulah lulus, boleh diteruskanlah bawa pergi offshore. Jadi itulah kalau kita nampak retak kita perlu sebab crack ni dia special, dia bukan macam porosity ataupun yang lain-lain. Crack ni ada sikit fail, bukan macam porosity mungkin kalau ada sikit kita boleh assume dia masih okey lagi kali, masih okey ni boleh lepas. Tapi kalau crack dia adalah compulsory, tidak boleh wujud. Ada sedikit walaupun di HZ dia kira fail, paksa kita remove semula welding, kita welding balik. Okey. Satu lagi kita mau belajar adalah 6 siapa? Jap. Aku share dulu. Okey, bagi tahu kalau nampak. 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 Okey, sifat mechanical logam. Okey. Jadi hari ini kita belajar satu HZ, satu lagi adalah mechanical properties. Okey. Mechanical properties. Dia ada dua, satu chemical, satu mechanical. Okey, mechanical ni apa? Okey, itulah antaranya fizik, kimia, mekanik. Jadi kita fokus kepada mekanik pada hari ini, okey. Mekanik ni dia adalah berkaitan dengan kekuatan ataupun kekerasan bahan tersebut. Okey, pertama adalah kekerasan atau hardness, okey. Okey, ini semua definisi kamu perlu hafal ataupun faham. Okey, kekerasan apa? Sebagai keupayaan sesuatu logam untuk menahan calar atau pelekukan oleh bahan keras yang lain. Okey, cikgu tidak semestinya kamu buat ayat begini, tapi yang penting ayatnya sama maksud. Keupayaan untuk menahan. Sudah cukuplah. Kan? Itu adalah kekerasan. Apakah kemuluran? Ductility. Okay? Logam yang boleh diubah bentuk atau dipanjangkan tanpa patah apabila dikenakan beban. Contohnya logam yang boleh ditarik menjadi bentuk dawai. Okay? Contohnya wayar kan? Wayar adalah mulur. Ditarik dia akan ikut. Kan? Tapi logam tidak mulur. Kamu tarik tidak akan ikut. Kan? Tapi mulurnya kita boleh create. Kita boleh create mulur berdasarkan rawatan haba. Nanti kita belajar rawatan haba bab 3, kamu akan belajar. Contohnya, okey, Stanley. Mild steel ni cikgu mau dia mulur. Okey. Erika. Mild steel ni cikgu mau dia tidak mulur. Cuba buat. Okey, ada proses dia. Macam mana Stanley boleh buat kasih mulur, Erika buat tidak jadi mulur. Dia ada proses macam mana, kan? Jadi mesti yang mau tanya, kenapa mau kasih mulur, kan? Bauslah nak mulur. Nanti kalau mulur tidak kuat. Kenapa penting mulur ni? Ada boleh respon? Apa cikgu? Ulang balik. Apakah kepentingan kemuluran? Apa kepentingannya dalam logam? Ada boleh respon? Kalau secara realitinya kamu nampak, kalau mulur ni tidaklah kuat dia. Dia boleh dikasih bentuk. Itu cikgu. Supaya boleh dibikin mengikat. Mengikat? Ikat apa? Ikat besi je. Kan dawai. Nih. Sekarang kita fokus tentang mild steel. Kenapa perlu penting mulur? Okay, yang lain-lain? Macam mana Mirza kan? Mirza boleh try. Pakli kah? Ada respon? Apa kepentingan kemuluran ni? Izul? Supaya itu boleh diubah-ubah bentuknya. Betul. Itulah sebenarnya dia punya fungsi ya. Contohlah kan, kamu buat parang. Kan? Kalau besi itu tidak pandai mulur, parang tu tidak akan ikut bentuk parang tu. Kan?
parang tuh sebenarnya dia bermula daripada keluli sebenarnya, kan? Ada pakai spring lori, kan? Kita boleh buat parang pakai apa-apa pun. Macam mana dia boleh follow, kan? Dia boleh follow bentuk parang tuh. Kamu boleh tukul dia, sebab kamu buat proses rawatan haba, kan? Kamu tengok pacik-pacik kamu kan, kasih panas-panas besi itu kan, itu adalah proses rawatan haba sebenarnya. Kita kasih mulur dia, kan? Kasih panas, pukul, panas, ketuk, panas, ketuk. Macam mana besi keras tuh, dia boleh follow, dia boleh ikut bentuk yang kita ketuk. Itu namanya mulur, ya. Maksudnya dia telah mengikut. Kalau dia tidak mulur, dia akan patah. Dia akan patah. Macam bata lah, bata. Coba kamu ketuk bata. Dia boleh ikutkah? Ataupun dia Tidak. Tidak. Okey. Jadi itulah beza ya. Mulur, dia akan ikut, tidak patah. Tidak mulur, dia tidak ikut dan dia patah. Okey. Contohnya bata lah, paling senang. Kamu ketuk bata, mana dia ada bengkok, dia terus pecah. Okey. Lawan kepada mulur adalah kerapuhan, brittleness. Okey. Ini ialah sifat logam yang mudah patah apabila diketuk atau ditegang. Logam yang rapuh bermakna logam itu tidak boleh ditegangkan dan mempunyai sifat kemuluran yang rendah. Nampak? Dia adalah dua benda yang berlawan. Benda yang mulurnya tinggi, kerapuhannya rendah. Tapi benda yang mulurnya rendah, kerapuhannya tinggi. Jadi cikgu mau tanya kamu, kerapuhan ni, adakah fungsi dia? Adakah dia punya fungsi ya? Kerapuhan? Ataupun benda yang tak berguna? Hello, udah boleh respon? Atau tak faham cikgu punya soalan? Tak faham cikgu. Cikgu punya soalan, sifat logam kerapuhan adakah penting ataupun tidak penting? Boleh? Boleh cuba jawab, tak kisah salah kah betul kah. Sifat kerapuhan ni adakah penting ataupun tak penting? Zul. Mana kita punya Tidak pasti. harapan. Okey, begini, senang tak begini? Ada benda kita mau dia mulur. Ada benda kita tidak mau dia mulur. Okay. Bila kita tidak mau dia mulur, maksudnya dia rapuh lah. Kan? Dia rapuh. Bila dia rapuh, maksud dia keras. Okay? Benda yang mulur ni, dia tidak keras. Okay. Tadi kita cerita tentang keras, kekerasan, hardness, mulur, rapuh. Tiga benda ni sangat berkaitan. Okay? Benda yang mulur, dia tidak keras. Okay? Benda yang tidak mulur, dia keras. Okay? Tapi bila dia keras, dia rapuh. Itu pula masalah dia. Jadi, benda tiga-tiga ni sangat penting. Berkait. Contohnya, dalam pembuatan parang ataupun keris. Okay? Kalau kita cerita pasal pedang, parang, okay? Tidak semua sepanjang parang tu, contohnya pedang lah kita cerita pedang. Mungkin pedang tu panjangnya 1 kaki ya, 1 kaki. Tidak semua panjang 1 kaki ini mulur. Tidak semua. Ada part-part, mungkin di hujung tu, di hujung tu adalah rapuh. Di tengah mulur. Di hujung keras. Ataupun di hujung keras, tengah mulur, tepi ataupun depan rapuh. Dia tiga-tiga mesti ada dalam satu kategori pedang atau parang. Sebab kalau enggak, kalau semua keras, apa yang berlaku sama pedang atau parang? Patah. Betul. Dia akan patah, kan? Keras akan patah. Jadi kalau kamu lawan pedang sama orang, parang orang tu dia ada gabungan tengah-tengah mulur, di ujung keras. Kamu semua keras. Melawan, kamu punya yang patah. Dia punya masih steady lagi, kan? Jadi tidak semestinya keras akan menang, kan? Tidak semestinya walaupun kita tengok, mestilah keras paling cantik kan, keras paling kuat. Tidak semestinya. Dia perlu ada gabungan dengan mulur dan rapuh. Okay? Dia ada
Baru ada gabungan ya. Boleh paham kan? Cikgu rasa? Cikgu terangkan nih. Boleh. Boleh ya? Kamu kena paham dalam satu kawasan tuh dia masih ada gabungan, mengulur dan keras. Keras. Okay. Nanti kamu tengok nanti. Sebenarnya cikgu mau buat dari dulu lagi nih buat parang nih, tapi itulah kita tidak masalah kan. Kalau ada masa kita akan buat lah. Kita buat keris kah, buat apa. Dalam pembuatan parang tuh kamu akan nampak ada tepi prosesnya lain, tengah-tengah lain prosesnya. Selain itu ada juga kekuatan tegangan, tensile lah. Kita mau kira keupayaan suatu logam untuk menahan beban tegangan atau regangan tanpa putus. Oke, itu kita tarik material tuh sampai bila dia bertahan. Itu adalah panggil tegangan. Lepas itu kita ada juga ujian kompresif ataupun mampatan. Oke, macam mana kita try tolak dia bahan tu, kan kita harus mampat sampai dia pecah. Kamu boleh tengok contoh-contoh di YouTube kan, ada kan kadang-kadang orang simpan telur lah, kena hentak, batu lah kena hentak, sampai dia pecah. Oke, itulah compressive strength. Kita mau cek macam mana kekuatannya untuk menahan. Oke, last kali kelihatan. Macam mana dia boleh menahan ataupun tahan daripada hentaman, kan? Okay, ada lagi. Okey, ada lagi kan jalan, elasticity. Macam ini macam balon lah, macam mana dia boleh kembali semula kepada bentuk dan saiz asal. Contohnya macam bola tenis kan, bola tenis kamu atau bola sepak kamu tendang, lepas tu mungkin dia bulat, lepas tu dia leper, jadi bulat balik. Okey. Dan setiap logam dia ada sifat nih, kanjalan dia ada sifat. Tapi kanjalan ni lama-lama dia akan pandai hilang. Dia pandai hilang mengikut daripada hentaman tu lah. Makin lama kamu tendang, lama-lama dia repair. Dia tidak boleh kembali kepada asal. Okay, plastik. Plastik ni adalah apa? Ending kepada satu bahan. Maksudnya dia sudah patah. Okay, tengok definisi dia. Dengan tindakan beban yang melebihi beban yang diperlukan untuk menyebabkan ubah bentuk anjal, bahan akan berubah bentuk kekal dan ia tidak akan kembali kepada bentuk asal. Itu macam bola lah, kan? Si Adam tendang terlalu kuat. Dia sebenarnya sebelumnya elastik. Tendang dia leper, dia jadi bulat balik. Tapi sekali si Adam tendang, dia terus bocor. Bocor bola tu, terus dia kembali kepada leper. Dia tidak kembali kepada bentuk bulat. Itu maksud dia bola tu telah mengalami plastik. Okay? Sebab beban yang si Adam bagi pada bola tu telah melebihi beban yang bola tu dapat tampung. Mungkin bola tu boleh tampung kekuatan mungkin 10 horsepower ke, kalau kita pakai power lah kan. Mesti Adam tendang melebihi daripada kekuatan bola. Mungkin 12 ke 14. Sampai bola tu bocor. Okay. Dan last sekali boleh tempaan. Okay. Ini penting Ini paling penting untuk kita mau buat sesuatu. Contohnya material tu kita mau buat bentuk kita mau ukir ke dia, kita mau kasih bentuk dia apa? Emas kah, timah kah. Okey, inilah dia punya term. Boleh tempaan. Okey, ada beberapa ujian kita boleh buat, tegangan, kekerasan, hentaman. Okey, ini kamu baca sendiri macam mana kita proses. Okey, ini cikgu rasa kamu sudah belajar nih. Kan tes bahan, mesti ingat tensile test. Mesti ingat. Boleh lagi kan tensile test. Kita tarik bahan tu kan. Okey, selesai. Ada soalan 2 bab ni. Okey. 9 soalan dah sedar Ada soalan? Sebelum cikgu ada masuk pergi PTA pula. Belum ada? Okey, kejap. Kejap. Okey, jadi untuk kelas metodologi kita berhenti di sini. Kita telah tamat. Okey, nanti kita sambung pada minggu depan lah. Sambungan bab 2 ni. Nanti kita akan masuk pergi rawatan haba. Sebab minggu ni minggu ke-8. Minggu ke-9 kah? 9. Okey, minggu depan minggu ke-10. Cikgu harap minggu ke-12 kita telah selesai, kan?
kita akan tamatkan minggu ke-12. 2 minggu tu kita target untuk praktikal kan. Nanti kita masuk PKKB lah, tapuk-tapuk. Kasih siap amali dan kita buat revision lah. Jadi minggu ke exam kamu sudah bersedia lah kita buat, sebab metodologi ni yang susahnya teori. Kalau cikgu cerita markah-markah sini kamu 30%, 40% kan. Jadi kita coba elakkan lah kamu dapat markah begitu. Okey, metodologi tidak masalah. Boleh ya? Boleh, Erika? Boleh. Okey, thank you. Okey. Sekarang kita balik pergi, mungkin tak lama, 5-10 minit. PTA. Ada masalah PTA sekarang? PTA kamu? Sangkut di bab 3. Di apa yang sangkut? Apa yang susah? Yang cikgu boleh bantu? Ada yang cikgu boleh bantu? Woi, nah mana ini semuanya? Wah, Masih aman je menjawab ni. Itu cikgu. Kejap. dikasih blue tick ya itu. Kami punya bab 3 tuh cikgu. Macam ada yang mau dibikin dulu tuh PTA baru boleh dikasih masuk. Cikgu Okey. paham? Lukisan tuh juga, lukisan. Oh, Enggak, lukisan. salah. Lakaran. Ada gambar-gambar yang itulah mau digambar dulu baru boleh dikasih masuk. Okey. Apa pun kamu tolong siapkan lukisan. Ya, ada lukisan baru ada cerita lah kita kan. Ada lukisan baru kita boleh cerita detail. Okey. Ada betul. Ada. Nanti aku cari balik cikgu. Okay, nanti tolong masing-masing share kamu punya kerja PTA di dalam grup WhatsApp. Nanti cikgu try baca dan komen. Kan? Nanti cikgu komen baru kita nampaklah apa kelemahan-kelemahan kita. Kan? Okay. Boleh Irfan? Ada masalah Irfan? Kita go through setiap kumpulan lah. Start daripada Irfan lah. Kan, Ya, cikgu. Irfan? Jadi lukisan kan? Masalah lain tidak kan? Masalah lain bahan-bahan. Kalau itu cikgu belum lagi. Nanti pastikan dalam minggu ni cikgu akan bagi logbook kan, bincang dengan kamu punya supervisor, bincang sama supervisor kamu punya masalah-masalah lah kan, masalah-masalah sebab dalam minggu ke-12 cikgu cadang kamu mau present ni kan, dan cikgu mau jemput cikgu punya kawan daripada UMS sebagai sebagai pemeriksa kan. Sebab cikgu mau ubah sistem ni. Kita tidak mau cikgu bengkel lain. Kita mau cikgu luar. Untuk cek kamu punya Supaya lebih semangat. Supaya kamu lebih semangat kan. Orang luar yang periksa. Jadi tunjukkanlah kita punya kita akan rakam. Kan? Kalau masih PKP lah sampai bulan 9. Kalau tidak, kita akan buat DBKB lah. Kita jemput siapa-siapa cikgu College Community kah untuk datang. Okey, settle grup Irfan. Seterusnya grup Erika, ada apa-apa boleh kongsi kah? Kami cikgu masih lagi dalam proses bab 2 sebab belum dibagi apa yang ada dalam projek tu, apa bahan-bahan yang ada dalam projek tu. Sebab kan bab 2 kan dia berkaitan dengan macam fakta. Okey. Itulah. Bab 3 Cikgu, pun sama juga macam si Irfan. Mesti ada yang mau dibuat dulu baru boleh kasih masuk. Okey. Stanley ada mau tambah macam tu yang bercakap tadi. Cikgu, bahan-bahan belum cukup cikgu, jadi belum boleh buat untuk bab 2 lah. Ada yang tak pasti lagi untuk bahan. Okey, cantik. Nanti Yang boleh share. sudah pasti. Nanti share dalam WhatsApp lah kan. Cikgu mau tengok macam mana sampai mana sudah. Jadi cikgu boleh komen. Ada sudah bagi sama cikgu Roy untuk tengok. Belum cikgu. Belum sebab Bagi tengok cikgu dulu baru cikgu Ron. Okey, boleh. Cikgu Roy itu kan busy embot tu hari. Okey, enggak. Nanti kita harap dalam minggu ni minggu depan kamu boleh bagi sudah dengan kamu punya supervisor. Dia boleh komen lah kan. So, minggu depan minggu ke-10. Ada 3 minggu lagi ya. Jadi kita tolong usaha lebih sikit. Jadi minggu ke-12 tu kita boleh present.
Oke. Oke. Oke, Cigo. Next Izul Adam Rizwan. Lukisan. Tinggal lukisan dulu. Oh, lukisan ya. Yang bab 3 oke jalan kan? Ya itulah tinggal tunggu lukisan dulu. Semua tuh. AutoCAD oke nggak AutoCAD? Udah oke. Belum kayak pandai itu. Oke. Itulah pula masalah kan. Kamu kena Udah AutoCAD laptop lah Cigu. Masalah Cikgu, oke. baru kami Udah belajar kayak cikgu. pandai. PKP nih ya, ay. Fail. Ay sih. Siapa yang ada laptop sini ya? Kalau boleh cikgu boleh tanya. Izul. Udah banyak tuh, 2-3 orang sih. Oke, cikgu tahu si Adam kan? Adam, Izul, siapa lagi? Irfan. Rika, Irfan. Cigo. Saya cikgu itu rosak laptop cikgu, Hai. baru-baru rosak. Black Hai. screen dia. Rika, Hai. astaga. Siapa Kau bikin kasih bagus? bantal memang lah. Black screen cikgu, nggak dapat tampak dia punya icon-icon semua. Aku udah Cigo, tiada laptop Cigo. Mana ada laptopku? Oh, Mana cikgu tanya. bapakmu punya tuh, Pan? Beliau aku pakai. Bukan bapakmu orang kaya kah? Sultan. Iya loh. Halo Roman. Cikgu tanya, Americano Sapizan nggak? Americano. Ya, Americano. Ya, Sapizan. Partnernya hilang sih gua. Serwan. Main game saja tuh Cigu. Sapizan, mana sih Ano? Serwan. Mana si Arwan? Macam mana? Tidak dapat Di di konteks pulau saja, dia. Cikgu. Oh, iya. Hai. Yang daerah Dosa. tuh. Pulau. Di pulau. Bahaya tau. Pulau mana? Pulau Bay. Botol. Hanyut Kali dulu. naik offshore sudah Cigu, naik offshore. Mau ditengok-tengok tuh helikopter, Cikgu. Mantap Mau ada pakai map tulis. tuh. Naik offshore Bisa dia. kali. Oke, jadi cikgu mau pesan lah. Siapa yang ada laptop siapa yang ada laptop kan? Latihan. Kan PKP ini panjang kan, jadi kalau kamu habis masa untuk tengok movie ya sayang lah kan. Kamu belajar AutoCAD tuh, itu sangat penting. Kan? Masalahnya Ciku mau belajarnya itu 5 hari siap boleh. 5 hari. Trial. Trial sih ya. Trial saja. Apps-nya. Itu pun bukan boleh dapat guna semua. Nanti cikgu ada AutoCAD yang serial key, ada serial key. Boleh tuh, kamu boleh full version. Kan? Yang tuh kayak yang student punya. Student punya ada juga, nanti cikgu share lah. Kan kamu try download. Student punya sudah kami try enggak dapat. Nanti cikgu share. Cikgu pernah bagi dengan orang Fakrul sebelum ni. Orang boleh pakai lama. Ada full version lah. Jadi Itu. ambil masa tengok di YouTube kan. Jangan harap Cikgu Roy yang top 10 kelas belajar. Memang tidak boleh masuk tuh, saya lah. Memang tidak boleh paham kalau harap kelas. Kamu kena usaha sendirilah kan. Saya lah, AutoCAD ini boleh bikin duit kan, boleh bikin duit. Apa yang bisnis tuh kan, minat bisnis lah, AutoCAD ini lah dia punya salah satu cabang. Ibu kongsi kalau kamu di sini si Marsha, atau entah kalau kamu sempat lah, Marsha dia sekarang pelajar UTHM sambung degree. Sempat. Nah, sempat kan? Nah, Ada juga Shazlan Bahri. dia punya grupnya. Shazlan tuh sini ya. Bawah Shazlan. Bawahnya. Dorong si Uco. Dorang Sucok. Grup Sirena. Irfan. Grup Sirena. Si Marsha tuh dia memang power kan sampai dia boleh buat bisnis. Sampai dia PM cikgu lagi. Dia tanya, cikgu, ada pelajar-pelajar yang mau minta tolong buat AutoCAD? Dia boleh tolong buat. Tapi dah cikgu pun tak mau kasih iklan sama kamu. Nanti kamu tak pandai lah. So dia setiap kali servis dia minta RM50. Bagi saya lukisan, dia tolong buat. Kan? Dan sampai di U pun dia tolong buat kawan-kawannya lah. Dia buat part time. Kan? Jadi apalagi orang-orang luar kan, businessman minta buat apa kah, dia beli bikin duit. Kan? Banyak kelebihan AutoCAD, percayalah. Kan? Kamu boleh buat desain kapal kan, buat desain rumah semua. Boleh kamu apply lah. Jadi siapa yang ada laptop, kamu punya peluang. Kan? Peluang sangat besar, cuti panjang. Kan? Apply lah daripada kamu tengok movie kan. Bagi yang tidak laptop kan,
cari usaha kan, mungkin pinjam laptop kawan kah kan, si Rifan pinjam si Zul, dia pinjam laptop mau 1 hari kah 2 hari kan, Jual penyembah. kan jadi pandai-pandai lah, tapi janganlah rusak kan untuk kawan, jangan rusak Nanti digigit pula orang Kan? keyboard. nanti hilang pula, Lapar lah Pak itu. nanti hilang pula dia punya keyboard kah, mouse kah hilang. Nah, janganlah kan, pandai-pandailah jaga harta kawan, tapi terpulang kamu punya usaha lah, macam mana kamu boleh survive kan. Dan cikgu Dio pun ada laptop juga, tapi pandai-pandailah kan, ada kawan ada laptop boleh pinjam lah sekejap buat assignment. Nah, kita boleh survive sendiri lah kan, kecuali tunjuk kamu. Jangan harap jangan tunggu kita ada laptop, tapi kita pandai-pandai kan, pinjam kah, curi kah, jangan curi kan, pinjam kawan-kawan kan, untuk kamu boleh perform kamu punya AutoCAD. Okay, grup siapa lagi ya? Grup Sapizan, ada komen PTA kamu? Ya udah cikgu. Sampai berapa sudah? Ataupun Bab 2. bab 2? Jadi tolonglah kan, konteks Syarwan, jangan kau buat setorang kan, nanti marka setorang juga. Udah Kontak pemalas Syarwan. chat, Tak cikgu. boleh kontak cikgu langsung. Udah Dia- boleh kontak sudah. Dia di mana? Di mana dia? Di pulau, last bilangnya di pulau. Pulau mana? Udah ada kasih tau pulau mana. Last dia bilang minta tolong. Woi, rupanya. Hilang lawan. Bahaya loh dia. Titanic rupanya. Tolong kudut. Lepas tu dia Tolong. Sepatutnya dia embot dia tuh hari, tapi nggak dapat bilangnya di pulau dia. Jadi kalau ada bagi tahu cikgu dia di mana kan, jadi cikgu boleh maklumkan lah kan, nanti tiba-tiba kita tidak tahu pelajar kita sudah hilang apakah kena culik, ada kayak tahu kan. Sampai ada info tolong bagi tahu dalam grup lah. Syarwan tidak dapat dihubungi sejak seminggu, jadi kita tahu kan, nanti cikgu pun kena kehadiran Syarwan ada, tapi dia tidak wujud sudah kan, jadi bagi tahu lah yang lain ya. Ada sini cikgu belum tanya, semua sudah kan? Semua sudah. Semua satu grup. Orang sign oleh belum tuh, tapi dah ada dong. Oh, statement Ya, sih. ada Stanley, ada statement sana. Ada juga ada. Pukul dulu dia. Boleh kongsikan sampai mana sudah PTA kamu? Halo. Jigo. Ya, Hitman. Jigo. Macam mana Ya, Jigo. proses PTA kamu? Macam mana Boleh prosesnya? lah. Boleh juga. Oke juga Jigo. Si Mirza ada juga bantu. Mirza. Pandai lost contact ya Jigo. Nggak pada mengangkat. Tapi kadang-kadang ada aja on juga lah. Si Mirza di mana? Di mana? Nggak tahu pula Jigo. Cikgu, dengar-dengar Mau si Mirza berhenti. dapat diploma bagian Ulama. Islam punya lagi tuh. Oh, oke, jadi memang dia mau berhenti lah. Ya, memang gitu. Menjadi ulama. Oh, Macam Jadi dia tolong beritahu dapat dia. sudah diploma tuh. di mana? Belajar di mana? Di Indon lah. Enggak cikgu. Dia mati. Di mana ya bilang tuh Arya? Semenanjung kali. Oh, oke. Baguslah kan. Tapi kalau begitu dia, kalau betul mau berhenti, kita apply awal-awal supaya kita boleh remove dari sistem, supaya macam cantik report kita kan, kita boleh keluarkan dia. Jadi kasihan lah statement nih. Jadi kalau betul dia berhenti, statement kita boleh kasih masuk dalam mana-mana grup yang lain kan, Sama kami. untuk bantu kan. Nanti last ujung-ujung si Reza berhenti, statement pasal bentang satu orang, itu yang dah syok tuh. Ataupun mungkin grup si Izul satu orang pasal dikorbankan untuk masuk di grup statement. Jadi itu yang kita mau elakkan lah kan, kita mau elakkan. Masih depan lah Jigo, Sirpan. Macam mau masuk so ini. Ya juga. Masuk grup Sirpan. Memang betul lah si Mirza mau berhenti ya.
Tutup lah, Cik. Balik lah cikgu. Cigu, nanti saya tanya lihat dia Cigu. Kalau Oke. nanti saya kasih tahu Cigu. Oke, Mirza satu hal, si Mazrul nih, tolong cikgu cari lah. Kan Mazrul apa dia punya masalah? Dia Dia sama si Rizan kan, tim. si Rizan pun pandai ada kadang-kadang, pandai ada. Oke, rasanya cikgu ambil masa kamu terlampau lama soal ini, sejam setengah. Walaupun terima kasih kepada yang hadir ini, kan? Cikgu hargai kepada yang hadir ini. Esok kita ada kelas, mungkin setengah jam salah untuk kelas building fabrication, kan? Tolong siapa yang belum ada masuk dalam grup GC, tolong masuklah dalam GC. Ada yang belum masuk kah? Si Sapizan kan belum masuk Google Classroom. Belum Cigu. Tolong masuklah, sebab sana ada tiga tugasan, kan? Ada tiga tugasan. Nanti kamu akan tertinggal, kan? Macam admin pun juga belum nampak admin. Ada, Cigu. Ada sudah? Oke. Rasanya sampai sini saja. Ada soalan? Sebelum kita berhenti. Cikgu suruh makan kah? Tiada. Tiada, Cigu. Man, soalan man. Belum makan deh nih, baru mau makan pas nih. Ini cikgu. Oke Cigu, saya tiada aja. Terima kasih semua. Kalau tidak apa-apa kita jumpa esok lah. Oke, Cikgu. Terima kasih Terima semua. kasih. Thank you. Terima kasih Zon Cigu. Thank you.